5, 4, 3, 2, 1, 0. QMAC, Kisah Mu'jizat Minal Quran. Sebuah segmen khas yang dibawakan oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. QMAC membawakan kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Kisah relevan sepanjang zaman. Syarat dengan pengajaran. Sebagai teladan dan pedoman. Memperbaiki diri dalam kehidupan. Jom hayati kisah-kisah ajaib bersama QMAC. Catch me if you can bersama Muallimah Syuhada. Pintu taubat dari perut ikan raksasa bersama Muallimah Saidah. Gajah ditewaskan burung kecil bersama Muallimah Hidayah. Komando elit yang tidak kelihatan bersama Muallimah Salasiah. Magic yang lebih hebat daripada Harry Potter bersama Muallimah Hayat. QMAC, kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kita kini bersiaran melalui segmen khas yang dibawakan oleh Akademi YouTuber Malaysia, Kelab Guru Malaysia dan e-didik Malaysia. Bertemu kembali dalam siri yang keempat bersama QMAC, Kisah Mu'jizat Minal Quran, kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Untuk memberkati lagi siaran kita pada kali ini, jom kita dengarkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan yang sangat merdu daripada adik Muhammad Ibrahim dari SK Sri Tasik, Kuala Lumpur. Okey, sebelum tu Muallimah Hayat kenalkan diri dulu. Saya Muallimah Hayat daripada SK Setiawangsa, Kuala Lumpur. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa halukum? Apa khabar? Ni hao ma. Kan Muallimah Hayat dah cakap Cina. Okey, kita tengok ada terima kasih kepada penonton-penonton sekalian yang bersiaran dengan kita hari ini, yang bersama dengan kita pada petang ini, petang-petang yang sangat waktu untuk berehatkan mata. Okey, sebelum itu, jom kita berkenalan dengan barisan Muallimat, barisan tim QMAC. Jom kita berkenalan.
itulah mereka. Mereka. Terbelit nama Alimah Hayat Walidah. Hai Mak Alimah Hayat. Hai Mak Alimah Naimah. Itulah barisan tim QMAC yang hebat-hebat. Tapi Mak Alimah pelik lah. Kenapa Mak Alimah masih seorang-seorang ni? Mana hilang tim Mak Alimah? Oh, hai Mak Alimah Saidah. Akhirnya muncul. Kenapa Mak Alimah Saidah masih kesorangan? Ya, Assalamualaikum, Maklimah Hayat. Waalaikumsalam. Adakah kita berdua sahaja hari ini? Ha. Maklimah Syuhada. Kenapa jadi macam tu? Oh, gajah. أنا فيل في هذا اليوم. Oh, filun. Tak cukup filun. Assalamualaikum, Maklimah Hayat, Maklimah Saidah. Waalaikumsalam. Kita bertiga je ke hari ni? Okey, kita tunggu ni masing-masing tunggu buat surprise ni. Mana yang lain? Ahlan. Assalamualaikum. Salasia. Kaifa haluki? Apa khabar? Ana bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tapi saya rasa macam kita masih belum cukup ahli kan? 1, 2, 3, 4. Baru ingat mana Mak Alimah Hidayah? Tu dia Maklimah Hidayah. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklimah baru mendarat ke konti QMAC. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rakan-rakan yang lain alhamdulillah sihat. Maklimah Salasia dah sihat? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Maklimah Hidayah tadi dah nampak. Okey, Maklimah Hidayah tadi nampak dah terbang tinggi. Jangan salah mendarat. Ya, betul. Jangan salah mendarat ya. Kita dah sampai ke sini. Okey. Ya, nampak ramai hari ni penonton bersama kita ya. Ada Ustazah Nisa, ada adik Ngeng Chia Ying. Adik Ngeng ni memang setiap minggu menunggu kita kan. Masya-Allah. Terima kasih adik. Ada Mak Alimah Naimah, ada Bonda Arif. Masya-Allah, khabar baik. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Okey, Mak Alimah Hidayah. Agak-agaknya apa tajuk kita hari ni ya? Okey, baiklah. Ni Mak Alimah tak sabar dah ni nak terbang, nak bercerita dekat para penonton semua. Tapi ada gambar ni. Dah bocor rahsia ni. Ada gambar ni. Tapi nak terbang. Jadi gambar apa? Ni. Oh, Okey. Okey, ada surprise untuk kita pada hari ini ya Maklimah Hayat. Jadinya sebelum kita meneruskan agenda kita pada hari ini dan semua para penonton nak dengar cerita kita pada hari ini, apa kata jom kita dengar dulu intro untuk tajuk kita pada kali ini. Jom. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Kaabah ramai dikunjungi oleh bangsa Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Beberapa daerah yang jauh dari Mekah membangun rumah-rumah ibadah sendiri untuk mengalihkan perhatian penduduknya agar tidak lagi berangkat menziarahi Kaabah di Mekah. Salah seorang penguasa yang membuat rumah ibadah tandingan itu adalah Abraha al-Shiram di Yaman. Dia merupakan seorang raja yang angkuh. Abraha membina sebuah gereja besar di Yaman dengan niat untuk menandingi Kaabah di kota Mekah. Gereja yang dibina oleh Abraha dibina dengan sangat megah.
dihiasi dengan pelbagai perhiasan sehinggakan Abraha merasa gereja indah miliknya mampu menyaingi binaan Kaabah. Impiannya menyimpang jauh seperti yang diharapkan. Tiada sesiapa yang berhasrat ingin mengunjungi gereja miliknya, apatah lagi untuk memuji hasil jerih payah usahanya untuk membangunkan wajah kota Sana'a. Tak kala kota Yaman yang dihiasi dengan gereja indah sepi tanpa pengunjung, kota Mekah semakin sesak dipenuhi oleh manusia. Abraha semakin dirasuki dengan hasad dengki. Beliau wajib melakukan langkah terakhirnya, iaitu menakluki kota Mekah dan menghancurkan Kaabah buat selama-lamanya. Abraha berangkat bersama pasukan tenteranya dan dibawa bersama gajah-gajah yang telah dilatih untuk bertempur. Bagi Abraha, gajah itu lebih besar dan lebih digeruni berbanding haiwan lain seperti kuda. Sesungguhnya pada waktu itulah Allah menghantar pertolongan makhluk kecil, iaitu sejenis haiwan kecil untuk memusnahkan tentera Abraha. Haiwan kecil apakah yang dimaksudkan? Apakah yang berlaku pada Abraha dan tentera bergajah selepas itu? Jom ikuti kisah lanjut bersama QMac yang bertajuk Gajah Ditewaskan Burung Kecil. Okey. Okey, Mak Alimah Menarik, Hidayah. Menariklah cerita tu tadi, intro tadi. Tapi satu soalan, macam tak masuk akal lah, boleh ke burung yang kecil tu menewaskan gajah yang besar? Kecil, besar. Ya, Kecil, kecil, besar. Baliklah. Okey, para penonton semua dan teman-teman Mu'alimah sekalian bersama Mu'alimah pada hari ini. Okey, kalau nak tahu cerita selanjutnya, tadi kita dah masuk sikit tentang intro kita kan, iaitu tentang bagaimana cerita kita pada hari ini. Mu'alimah, cerita kita pada hari ini. Okey, jadi nak tahu cerita selanjutnya, jom kita lihat. Jom. Okey, baiklah semua para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah untuk minggu ini kita akan memulakan kisah kita pada kali ini, iaitu kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran yang bertajuk Gajah Ditewaskan oleh Burung Kecil. Gajah besar ditewaskan oleh burung kecil. Macam mana tu? Okey, nak tahu lebih lanjut, jom kita mulakan penceritaan kita pada minggu ini. Jom. Okey, baik. Okey, kisah ini bermula kisah ini bermula, peristiwa ini yang luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masihi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut gajah ni, kita sedia maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Mu'alimah Hayat dan juga para penonton semua, kita tahu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang lahir pada tahun gajah. Tapi yang pastinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada cerita berkenaan dengan gajah ini yang berlaku sebelum kelahiran Nabi. Okey, hari inilah kita nak ceritakan ada cerita kisah mukjizat kat sini. Ya, ya Mu'alimah. Patutlah bila ada lagu nasyid tu, dia kata Nabi lahir pada tahun gajah tu. Ya, Nabi lahir tahun gajah. Tapi rupanya ada cerita di sebaliknya sebelum kelahiran Nabi. Tapi tak ingatlah lagu tu macam mana ya? Tak ingat. Lagu tu macam mana? Mu'alimah pun terlupa. Macam mana? Mu'alimah Saidah ingat tak Mu'alimah Saidah? Lagu gajah. Macam mana lagu tu? Macam mana? Okey. Mu'alimah Saidah pun tak ingat. Okey, baik.
Okay, Sikit-sikit ingat. sikit-sikit. Ya. Okey, kita dengar sikit lah daripada Mukadimah Saidah. Macam mana lagu tentang kelahiran Nabi tu? Macam mana? Depan dia tu malam suci. Subuh Sambung lah. yang Malam subuh yang indah. malam suci subuh yang okey kan. Kita dalam nasyid yang Mukadimah Saidah petik tadi ada menceritakan juga bagaimana Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Okey, hari ini Mukadimah nak ceritalah tentang peristiwa luar biasa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi. Untuk makluman semua penonton, kota Mekah ini sebenarnya dari dahulu lagi memang ramai dikunjungi oleh masyarakat iaitu kerana terletaknya strategik dan berada di jalur perdagangan Hijaz. Okey ya. Jadi memang ramai yang datang menziarahi Kaabah ini. Termasuklah di Kepulauan Arab, Kepulauan Yaman, semua yang datang suka datang untuk menziarahi Kaabah ini. Walau bagaimanapun, hal ini membuatkan kota Mekah ni memang ramai lah. Walau bagaimanapun, hal ini menyebabkan seorang gubernur Yaman yang bernama Abraha. Yang inilah Abraha yang juga seorang raja yang cuba membangunkan satu pusat pemerintahan juga. Dia merasa iri hati. Sebabnya dia membangunkan pusat di kota Sana'a itu di Yaman dengan maju juga, tapi alih-alih orang semua pergi juga ke kota Mekah. Ini menimbulkanlah sikit iri hati kepada Raja Abraha ni. Kenapa orang tak datang ke tempat dia tapi tetap orang pergi juga ke kota Mekah? Okay, apa berlaku seterusnya? Okey, seterusnya next kita lihat pula. Okey, seterusnya pada waktu yang sama juga, seterusnya slide Mukadimah ni tak bergerak pula. Seterusnya. Mana tak muncul-muncul. Seterusnya. Abraha telah Hidayah. ya, Nampak ada satu komen tu, Bonda Arif. Lagu tadi. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Tu lagu dia. Terima kasih Bonda Arif ni apa guru di sekolah Mukadimah ya. Okey, kita sambung balik cerita kita tadi. Di mana Abraha ni telah membina sebuah gereja besar juga. Tujuan dia membina sebuah gereja besar ini, tujuannya ialah untuk nak menariklah orang yang datang ke kota Mekah ini untuk menandingi Kaabah ini. Sesungguhnya Abraha ni masih tak puas hati lagi. Bila dia dah membina gereja tersebut, bahkan gereja tu dikatakan sangat sangat cantik, sangat megah apa semua, tapi alih-alih orang tetap saban tahun lebih memilih kota Mekah sebagai tempat pertempuran. Jadi bila jadi macam itu, Abraha ni memikirlah macam mana cara dia nak tarik balik orang-orang datang ke kota Yaman, tak nak pergi ke sana. Apa yang berlaku? Abraha kata dengan satu je cara ni, dia nak menarik orang ke tempat dia. Dia kata lebih baik dia musnahkan saja Kaabah tu. Bila dia musnahkan Kaabah tu, pasti akan orang ke gerejanya. Itulah andaiannya. Dia Mukadimah Syuhada. Tu Mukadimah Naimah tu tanya, Gubernur Abraha tu jahat ke? Gubernur Abraha tu jahat ke? Okey, baiklah. Kalau kita nak tahu tentang Abraha ni siapa, Mukadimah ada sikit info tentang Abraha ini. Jom kita lihat sikit tentang info Abraha. Siapakah Abraha? Abraha dikenali sebagai ketua dan panglima yang sangat ditakuti kerana kekuatannya. Abraha al-Ashiram merupakan salah seorang gubernur yang mewakili Raja Kalib, pemerintah kerajaan Aksum di Habsyah, menguasai wilayah Yaman yang berpusat di kota Sana'a. Pada waktu ini, jajahan kerajaan Aksum meliputi wilayah Afrika dan wilayah Arab. Sumber lain pula menyatakan
yang Abraha menghadapi beberapa siri peperangan dengan kerajaan Aksum setelah beliau merampas kuasa di Yaman. Setelah kemenangannya, beliau menjadi raja yang merdeka dengan gelaran Raja Abraha al-Ashiram. Abraha juga mempunyai misi besar untuk membangunkan geoekonomi wilayah Yaman dengan menciptakan bandar perdagangan yang besar di selatan Semenanjung Arab yang menghubungkannya dengan wilayah Syam yang berada di utara. Agama rasmi di kota Sana'a, Yaman pada waktu itu adalah agama Kristian seperti mana agama yang diamalkan oleh kerajaan Aksum di Habsyah. Tetapi untuk membangunkan misinya ini, Abraha perlu menghapuskan penghalang utamanya iaitu kota Mekah. Ada dua sebab mengapa Abraha ingin menyapu habis kota Mekah dari bumi Arab. Pertama, kerana kedudukan kota Mekah yang berada di tengah-tengah Semenanjung Arab, ia tidak langsung menjadi sebagai sebuah tempat persinggahan rasmi para kafilah dagang dari Syam. Kedua pula, di kota Mekah wujud sebuah binaan yang digunakan oleh masyarakat Arab pada waktu tersebut untuk beribadah iaitu Kaabah. Selain masyarakat kota Mekah dan sekitarnya, masyarakat Syam juga datang ke Mekah untuk beribadah di Kaabah. Dua hal ini memaksa Abraha untuk melakukan dua hal, iaitu pertama, membina sebuah gereja bernama Al-Qulaish di kota Sana'a pada tahun 560 Masihi. Kaedah ini digunakan oleh Abraha untuk menciptakan sebuah simbol ibadah untuk menarik para penziarah dan kafilah dagang datang ke kota Sana'a tanpa perlu bermukim di kota Mekah. Abraha menghantar utusannya ke Empayar Rom, Timur dan kerajaan Aksum untuk meminta bantuan menghantarkan bahan bekalan seperti emas, mozaik dan tenaga pekerja yang mahir dalam projek membina gereja Al-Qulaish dengan tujuan memikat bangsa Arab Jahiliyah dari terus mengunjungi Kaabah di Mekah. Itu sedikit info tentang siapakah Abraha dan macam mana dia telah membina sikit. Ya, Mukadimah Hayan? Oh, memang sangat berinformatif lah video tadi. Ya, betul. Sangat ilmu baru. Ada juga para penonton kita, Mukadimah Naimah cakap, wah seronoknya ilmu baharu. Dan terjawab juga persoalannya, Gabenel Abraha ni jahat ke? Betul, memang jahat lah kan? Sangat jahat lah bila dia cuba untuk meruntuhkan cuba kita iri hati, cuba untuk meruntuhkan hak orang lain, kan, dia cuba hak orang lain cuba nak dimusnahkan. Okey, baiklah, tentang cerita kita balik. Cantik kota Sana'a. Ya, kota Sana'a tu memang dibangunkan oleh Abraha, sangat cantik, tapi malangnya orang ramai tetap juga nak mengunjungi Kaabah. Sebab tu Abraha geram sangat dan marah. Jadi apa dia nak buat? Kenapa cantik tapi orang ramai tetap nak ke Mekah tu, Mak Alimah Hidayah? Agaknya sebab keberkatan ni ya. Ya, betul, Mak Alimah. Sebabnya Allah dah merancang sesuatu di kota Mekah. Sebab itulah ramai orang dah mengunjungi ke sana. Okey, Mak Hidayah. Ya, Mak Alimah Syuhada. Kalau kita tengok Mekah tu Kaabah tu segi empat je. Kan? Lepas tu hitam saja. Dulu-dulu hanya Batu bata-bata Tapi kenapa je orang kan? lebih suka Batu ke saja. Kaabah tu? Itu Itulah. heran tu. Dan gereja diceritakan juga gereja yang dibina oleh Abraha ni disaluti oleh emas-emas. Maksudnya sangat menarik lah. Tapi gitulah, kita kata perancangan daripada Allah. Allah dah menetapkan dan telah menjentik hati-hati kaum waktu itu untuk tetap mengunjungi Kaabah, bukan pergi ke gereja Abraha. Al-Qulaish. Al-Qulaish tadi nama dia gereja tu? Gereja tersebut yang bernama Al-Qulaish. Handsome gambar-gambar Abraha tapi sangat jahat. Okey, hati-hati ya, handsome-handsome pun. Okey, baik.
Sepanjang kisah ini di mana kita tahu Abraha ni menyediakan peralatan yang canggih lah pada ketika itu, termasuklah gajah. Ya, gajah ni bukan sebarang gajah. Gajah itu adalah dari Afrika, di mana gajah memang dikhaskan untuk berperang. Dia telah mengaturkanlah gajah-gajah ini untuk menyerang Kaabah dengan hajat yang memang niat dia adalah untuk menyerang Kaabah. Jadi gajah-gajah itu bukan sebarang-sebarang gajah, tapi gajah-gajah memang untuk bertempur. Jadi bila penduduk Mekah ni, dia melihat gajah-gajah Abraha ni, semua orang akan takut. Macam kita lah sekarang kalau tiba-tiba jet berjuang ke mana-mana lalu, memang menggerikan lah kan. Tapi pada zaman dahulu tak ada jet-jet, tapi bila gajah ni, sejenis haiwan yang besar, memang menjadi ketakutan lah penduduk Mekah pada ketika itu. Gajah terlatih ya? Maklumat Ya, gajah yang terlatih untuk berperang. Terlatih lah. Di training lah. Macam di training Ya. Maklumat hayat pun ada gajah. Tu gajah yang comel tu. Okey lah, tak baik. Okey, gajah ni. Okey, sepanjang perjalanan kita cerita sepanjang perjalanan Abraha ni bersama tenteranya menuju ke kota Mekah ni, di samping dia memang nak meruntuhkan Kaabah, dia juga telah memusnahkan sepanjang perjalanan memusnahkan harta benda penduduk kota Mekah, juga telah membuat perampasan, termasuklah merampas harta benda, haiwan peliharaan penduduk Mekah. Pada ketika itu penduduk Mekah banyak melihara unta-unta lah. Termasuklah unta milik Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib ni siapa waktu ni di kota Mekah? Dia adalah seorang yang berpengaruh dan juga dikhabarkan juga adalah seorang raja. Kita kata raja yang raja lah di kota Mekah pada ketika itu. Abraha ni turut mengambil unta-unta milik Abdul Muttalib. Oh, sebelum Mu'alimah lupa. Bila sebut pasal gajah Mu'alimah Hayat, tunjuk sikit Mu'alimah Hayat, gajah Mu'alimah Hayat tadi. Gajah Mu'alimah Hayat tu nama apa? Sebab comel jadi Pinky lah. Gajah Mu'alimah Hayat nama Pinky. Okey, Abraha ni juga mempunyai seekor gajah yang dikatakan bernama, tahu tak nama apa? Ada satu gajah ni yang diberi, memang gajah tu memang gajah Abraha yang dia naik lah, yang gerun lah. Dikatakan bernama Mahmud. Bukan orang yang bernama Mahmud, tapi gajah Abraha tu sendiri. Dikatakan bernama salah seekor daripada gajah Abraha tu bernama Mahmud. Comelnya. Okey. Kan. Okey, seterusnya Maklimah sambung balik tadi. Sepanjang perjalanan tu memang dia merampas harta-harta penduduk Mekah, termasuklah unta-unta Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ni seorang penguasa lah di kota Mekah pada ketika itu, dan juga Abdul Muttalib adalah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi kepercayaan sebagai pemegang kunci, iaitu penjaga Kaabah. Kita tengok Abdul Muttalib ni dialah bila dia pemimpin, dialah menjaga Kaabah tersebut lah, diberi amanah untuk menjaga Kaabah tersebut. Okey, seterusnya. Okey. Apa yang berlaku? Sebaik sahaja tentera Abraha, Abraha datang dengan tentera-tenteranya ni. Sebaik saja Abraha memasuki kota Mekah, tiba-tiba para penonton nak tahu, tiba-tiba gajah-gajah yang besar, termasuklah gajah yang bernama Mahmud tersebut, yang kebanggaan Abraha itu, menjadi cemas dan tidak mahu memasuki kota Mekah. Dalam yang garang, yang kuat itu, tiba-tiba gajah-gajah itu tunduk, tidak mahu. Dia macam mogok, tak nak mahu, tak nak meneruskan perjalanan memasuki kota Mekah. Di satu persimpangan lah di antara nak masuk kota Mekah tersebut. Jadi Abraha ni rasa geram lah, berkeras. Memaksa juga tentera-tenteranya membawa gajah-gajah tu supaya masuk ke kota Mekah. Sebabnya memang dia nak pastikan gajah-gajah itu tentera-tenteranya dapat meruntuhkan Kaabah. Tapi gajah-gajah tu buat perangai lah, kita kata tak nak. Jadi suasana jadi kelam kabut ketika itu. Ya, Maklimah Syuhada. Ya, Maklimah Syuhada. Gajah tu dia nampak sesuatu lembaga besar ke apa, sebab sampai dia tak nak bergerak tu. Okey. Kalau saya kan Maklimah Hidayah, elok gajah tu buat perangai, pijak balik
tentera Abraha tu tadi. Raja pijak dia balik. Ya, betul. Memang marahlah Abraha ni kan. Geram dengan keadaan gajah tersebut. Okey, Mak Musyahadah kata kenapa gajah tu nampak ni ke? Yang itu kita kata di sini kita dah nampak mukjizat daripada Allah sebenarnya, di mana Allah dah menjentik haiwan ini, haiwan yang sangat besar, yang gagah perkasa ini tiba-tiba tak nak meneruskan perjuangan Abraha ini. Haiwan ini Dia macam dapat rasa, Maklimah Hidayah. dia dapat rasakan ada sesuatu akan berlaku. Dari satu gajah ni pun dia mogok, dia tak nak masuk, dia merasakan ada sesuatu yang akan berlaku selepas ini. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, kita next seterusnya. Kita lihat apa yang seterusnya. Okey. Okey, Allah menghantar burung ababil dengan kuasa Allah di saat tengah kelang kabut tu. Kalau kita kata tengah kelang kabut, gajah tak nak masuk ke kota Mekah, Abraha tengah marah dekat tentera-tentera dia, dengan kuasa Allah kumpulan burung yang sangat banyak tiba-tiba datang memenuhi langit di kota Mekah. Burung tersebut diberi nama burung ababil yang dihantar oleh Allah membawa batu. Burung tersebut membawa pula batu-batu dari bekas keras yang melontar kepada tentera-tentera Abraha. Kita kata macam peluru lah, jet pejuang yang lalu menjatuhkan peluru-pelurunya. Tapi tak ada jet, tapi inilah pasukan khusus yang Allah hantar dengan jelmaan sebagai burung ababil yang membawa peluru-peluru iaitu batu-batu. Peluru itu kita kata batu-batu tu seolah-olah seperti peluru lah. Batu-batu kecil sahaja sebab burung ababil ni kecil saja. Dan juga membawa batu. Dia membawa batu tu bagaimana? Okey, ada di sini diceritakan dalam tafsir Al-Quran, burung ababil ini membawa batu di paruh dan juga di dua kakinya. Lalu dia terbang dan menjatuhkan batu-batu kerikil dari neraka ke arah tentera-tentera Abraha ini. Maklimah Hidayah. Ya. Maklimah Hidayah. Ada pendapat yang kata batu tu walaupun kecil sebab dia daripada neraka kan, dia panas dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Okay, kat sini pun kita kata batu yang sangat keras dan panas menghancurkan apa saja yang mengenainya. Jadi habislah semua tentera-tentera Abraha hancur di sini. Okey, baiklah. Bonda Arif kata dengan perintah Allah, ababil ambil batu-batu dari neraka dan jatuhkan batu-batu ke arah gajah tu. Semua tu dengan gerak-geri Allah Subhanahu, dengan izin Allah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baiklah para penonton, Muallimah ada sediakan satu sikit info berkaitan burung ababil ini. Semoga mendapat manfaat juga daripada semua penonton pada hari ini. Jom kita lihat tentang fakta tentang burung ababil ini. Jom. 5 fakta tentang burung ababil. Burung ababil bukan burung yang biasa terdapat di muka bumi ini. Namun Allah menciptakan burung ini untuk menghancurkan kesombongan Abraha. Pertama, sebagai pasukan khusus, diciptakan mempunyai kekuatan jauh melampaui manusia. Burung-burung tersebut digambarkan mempunyai warna-warna yang berbeza. Ada yang berwarna hitam, putih dan hijau. Burung tersebut dikatakan telah membawa 3 batu, 1 di paruh dan 2 lagi di kaki burung tersebut. Batu-batu tersebut merupakan dari kerikil-kerikil neraka yang begitu panas. Cara burung ababil membawa batu tersebut seperti jet-jet berjuang. Namun dengan jumlah yang banyak, burung-burung tersebut kelihatan seperti kepulan asap yang pekat. Kedua, memiliki fizikal yang kuat. Digambarkan burung ababil memiliki kekuatan untuk membawa batu panas dari neraka dan melemparkannya pada musuh-musuh Allah. Batu-batu tersebut dilemparkan kepada tentera Abraha, menyebabkan tentera Abraha tewas seperti daun-daun kering dimakan ulat. Dalam kehebatan tentera Abraha akhirnya tewas.
Peristiwa hancurnya Abraha memang menimbulkan banyak persoalan, terutama dari sisi sains, iaitu batu-batu yang digunakan oleh burung ababil untuk menghancurkan tentera Abraha hilang begitu saja. Penelitian tentang batu tersebut tidak diketahui sehingga sekarang adakah benar dari neraka. Andai benar dari neraka, pastinya bumi akan berlubang akan kepanasan batu tersebut. Ada yang berpendapat batu tersebut dari luar angkasa, namun tiada bukti yang jelas. Ketiga, Lembah Muhassir. Lembah Muhassir atau juga disebut sebagai Wadi Muhassir merupakan lembah yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah, di mana kawasan ini menjadi tempat untuk melempar jumrah ketika menunaikan haji dan umrah, kerana lokasi ini terjadinya penyerangan terhadap Mekah oleh pasukan bergajah yang menjadi lemah tidak berdaya ketika menuju ke Mekah. Muhassir bererti lemah. Keempat, sebagai ingatan bagi kesombongan manusia, munculnya burung ababil sebagai bukti kekuasaan Allah, dan burung yang mempunyai kekuatan terbang dengan batu panasnya yang mampu melenyapkan manusia. Kelima, belum ada ilmuwan yang berjaya menemukan spesies burung ini. Menariknya, sehingga kini belum ada penemuan spesies burung seperti ini serta batu panas yang dibawa dapat menghancurkan tentera bergajah ini. Sesungguhnya fenomena ini adalah bukti kebesaran Allah. Burung bersejarah dalam agama Islam dan telah dikisahkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil. Ya, Mukadimah dan Masya Allah. Masya Allah. Itulah Kagum fakta-fakta. Fakta-fakta yang terdapat daripada dalam burung Mukadimah Hidayah. ababil. Ya, Mukadimah Syuhada. Seram pula rasa dengan cerita burung ababil ni. Kan ada 5 fakta tadi kan tentang burung ababil. Yang pertama, kita tahu dia adalah pasukan khusus yang dibawa khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan tentera Abraha. Dan yang kedua, dia adalah yang burung yang sangat kuat, yang gagah. Walaupun kecil, bukan sebarang kecil tapi kuat. Ketiga, Burung tentera Allah. Tentera Allah. Yang ketiga iaitu di mana tempat yang berlaku kejadian yang berlaku di mana gajah tidak mahu masuk kota Mekah itu juga dinamakan sebagai lembah Muhassir. Lembah Muhassir ni kita sedia maklum kalau kita pergi Mekah untuk menunaikan haji atau umrah, di sini kita akan melakukan satu lontaran kan. Lontaran apa nama dia? Lontaran jumrah. Jamrah. Dan disunatkan juga muklimah dia faham disunatkan kita kena berjalan cepat-cepat kawasan ni. Kawasan ni adalah dikatakan kawasan yang disebut sebagai lemah. Kalau Nabi dulu Nabi Muhammad SAW bermusafir apabila lalu di kawasan ini juga dia akan berjalan dengan cepat. Sebab kita tahu keadaan di kawasan itu, sehingga kan gajah yang gagah tu pun jadi lemah, tak nak masuk. Kawasan inilah dinamakan lembah Muhassir. Okey, yang keempat tadi Mukadimah sebut tadi sebagai ingatan akan kesombongan Abraha, yang mana dia kata dia mampu sebab dia ada kekuatan, gajahnya apa semua, tapi tetap tidak berjaya. Dan yang seterusnya, yang kelima tadi, belum ada di dunia ini dapat menemui burung spesies ababil ini. Maksudnya dia memang burung khas khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukadimah Hidayah. Ya, Mukadimah Hidayah. Dia ababil tu sebenarnya maksud dia berbondong-bondong kan. Burung yang datang dihantar oleh Allah SWT secara berpasukan. Betul tak? Berpasukan. Betul sangat Wala Saidah. Ababil sendiri. Okey, nak tahu dengan lebih jelas lagi kan tentang maksud burung ababil ni, sebenarnya telah dicerita, bukan kisah dongeng yang kita tengah cerita sekarang. Cerita ini telah diceritakan di dalam surah apa Mukadimah Syuhada? Al-Fil. Surah Al-Fil. Yes, sebelum tu kan Mukadimah Hidayah. Ya, Mukadimah Syuhada. Kita kongsikan pandangan Bonda Arif ni best cerita ni. Jadi pengajaran kepada manusia tentang keesaan Allah. Tahniah Mukadimah Hidayah sediakan cerita tentera bergajah ni sangat lengkap. Betul. Alhamdulillah. Dengan anak-anak didik kita kan, kita semua boleh kongsi anak didik kita. Bila dengar tu
Alimah Hidayah bila dengar tu rasa kagum. Masa yang sama naik bulu roma rasa kan. Rasa hebatnya Allah. Kan. Allah Betul. Subhanahu Wa Taala. Betul tu. Okey, Maklimah Hidayah. jom kita. Ya, Uh, Maklimah Maklimah Saidah. Hidayah. Hmm. Maklimah Saidah nak tambah. Maklimah Saidah ada baca dalam tafsir Al-Munir cerita Ya. batu yang burung-burung bawa ni hanyalah sebesar kacang sahaja. Kecil sangat. Betul. Letakkan di paruh Sebabnya dan di burung dua kaki dia. sebab burung ababil ni digambarkan memang kecil je, comel je dia. Ya. Comel sahaja. Memang makhluk Allah yang kecil dihantar dan dia membawa batu pun yang kecil-kecil. Tapi kecil bukan sebarang kecil. Macam seolah-olah peluru yang jatuh. Okey, kisah kita pada hari ini dirangkumkan sebenarnya di dalam surah Al-Fil yang tadi Mukadimah Hayat sebut surah Al-Fil. Okey, jom kita lihat surah Al-Fil. Okey, dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Jadi Mukadimah nak minta Mukadimah Syuhada membaca sikit surah Al-Fil ni untuk semua penonton yang ada pada hari ini. Jom Mukadimah Syuhada. Bismillah. Baiklah Mukadimah Hidayah, Mukadimah Syuhada cuba bacakan surah Al-Fil dan para penonton pun boleh ikut bacaan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran babi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Okey. Begitulah kisah kita pada hari ini telah dirakamkan di dalam surah Al-Fil yang bermaksud, kita tengok sikit maksud dia. Maksud daripada surah Al-Fil ini iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera? Angkatan tentera siapa? Yang telah dipimpin tentera bergajah tersebut untuk meruntuhkan Kaabah. Mana di sini kita kata tadabbur daripada Al-Quran ini, tidakkah engkau mengetahui bahawa Tuhan telah melakukan kepada tentera bergajah ini? Seterusnya, bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka, dan ia telah menghantar kepada mereka rombongan burung berpasukan. Tengok sini dalam surah ni pun telah menceritakan iaitu apa? Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, iaitu batu-batu yang kita sebut tadilah. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecas seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Dalam surah ni pun sebut tentang ababil, tentang batu-batu yang dibawa oleh burung tersebut, dan juga hancur musnahnya tentera-tentera Abrahah tersebut. Okey, next seterusnya kita tengok apa terjadi pada Kaabah. Okey, untuk makluman para penonton semua. Ya, Mukadimah Hayat. Subhanallah, Mukadimah Masyitah ni subhanallah kekuasaan Allah. Tak mustahil burung yang kecil dapat menewaskan tentera yang yang hebat lah. Betul. Kan? Gajah daripada Afrika. Ya, gajah dari Afrika. Dan inilah yang kita nak cerita dalam tajuk kita hari ini. Mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Walaupun yang besar tidak semestinya gagah, tapi dapat ditewaskan oleh yang kecil. Okey, baiklah, kita nak cerita tentang Kaabah dalam penjagaan Allah ini. Mukadimah bawakan satu hiwar atau perbualan di antara Abdul Muttalib ini dengan Abrahah, di mana ketika sebelum yang ini kejadian ni sebelum Abrahah nak datang menyerang tadi, ketika Abrahah nak datang menyerang, di mana kita tahu Abrahah telah mengambil unta-unta milik Abdul Muttalib ni juga. Okey, jadi Abdul Muttalib ni dengan beraninya dia datang pergi jumpa Abrahah.
Okay, bila dia datang berjumpa Abraha, Abraha ni tahu Abdul Muttalib ni adalah penjaga Kaabah ini dan juga pemimpin ketika itulah. Dan Abraha bersiap sedialah. Apa nak tunggu apa Abraha ni nak cakap. Maksudnya nak menunggu sama ada Abraha ni menunggulah sama ada Abdul Muttalib ni nak kecam dia ke, nak menghalangkan dia ke kan. Tapi andaian Abraha tu sia-sia sebabnya Abdul Muttalib tu datang berjumpa dengan Abraha hanya minta unta-unta milik dia. Macam mana Abdul Muttalib cakap, aku nak unta-unta milik aku, maka aku yang akan perlu mengambilnya kembali. Sebabnya unta-unta tu milik dia, jadi dia yang perlu ambil kembali. Jadi Abraha kata, kenapa engkau tak menghalang aku nak meruntuhkan Kaabah? Kau tak halang ke? Tak marah ke? Apa jawapan Abdul Muttalib? Kaabah itu adalah milik Allah. Dialah yang menjaga daripada serangannya. Okey, kita nampak tak kat sini? Bagaimana hebatnya kata-kata Abdul Muttalib ni. Dia kata unta tu milik dia. Dia datang nak jumpa unta lah. Dia nak ambil unta-unta tu. Tapi Kaabah tu milik seseorang, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang akan menjaganya. Ya, Mukadimah Syuhada. Ya, Asna Abu tanya, Al-Fil maksudnya gajah ke? Al-Fil maksudnya gajah. Ya, betul. Okey, betul. Ni Asna Abu ni rasanya cikgu Mukadimah juga ni. Okey, betul. Al-Fil maksudnya gajah. Antara haiwan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dibicarakan di dalam Al-Quran, iaitu Al-Fil. Bermaksud gajah. Mukadimah Hidayah. Gajah Al-Fil. Gajah Al-Fil. Jadinya kalau burung, tadi dalam surah tu cerita. Disebut Tayran kan? Tayran ababil. Tayran ababil. Tayr tu ada burung ababil. Okey. Itu adalah perbualan yang menariklah Mukadimah ungkapkan di sini, di mana memang Abdul Muttalib menjelaskan Kaabah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dia yang membalasnya. Jadi kita nampaklah bagaimana Allah menjaga Kaabah ini dengan menurunkan bala tentera daripada Allah sendiri, pasukan tentera dia sendiri, iaitu burung ababil untuk menghancurkan tentera Abraha. Okey, Hidayah. Ya, Mukadimah Saidah. Abdul Muttalib ni memang dia serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala kan. Dia tak heran pun Abrahah tu nak serang Mekah ke, serang Kaabah ke. Dia elok-elok dia pergi nak minta unta je kan. Bukan nak bincang, bukan kata Abrahah janganlah serang Kaabah kan. Merayu ke, dia tak merayu apa. Tak. Hebat. Maksudnya dia serah tawakal betul-betul dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kan, keyakinan Abdul Muttalib ni sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Percaya akan kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita tengok apa yang terjadi kepada Abraha akhirnya. Okey, Abraha ni akhirnya turut mati. Dia menemui ajal juga. Tapi dia tak meninggal ketika kejadian tersebut. Diceritakan Abraha ni mati ketika dia dalam perjalanan pulang ke negaranya. Kita lihat betapa seksanya Abraha ni. Dia dah kena serangan semua kan oleh batu-batu. Azab dia, tapi Allah tak cabut nyawa dia ketika itu. Sebab apa? Allah nak biar dia menanggung azab tu. Maksudnya Abraha tu dia sambil dia dalam perjalanan pulang tu lah dia terseksa lah ya. Terseksa, ya betul. Allah nak tunjuk betapa seksanya bila orang yang cuba merosakkan sesuatu milik orang lain lah. Kita katakan niat tak baik. Jadi kita tahu kemudian Mukadimah ada Mukadimah Aini ni baru masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mukadimah Aini. Selamat petang. Selamat petang. Okey. Jadi kita tahu kematian Abraha ni sangat dimurka oleh Allah lah. Dan yang pasti Kaabah milik Allah yang cuba dimusnahkan oleh Abraha akhirnya dijaga dan dipelihara sendiri oleh Allah dan tentera-tenteranya.
tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah kini kita dapat pergi ke Mekah, ada Kaabah depan kita yang dari zaman dahulu lah. Ketika kejadian inilah juga jadinya Kaabah tu terpelihara lah sehingga kini. Dan pada masa yang sama, tahun yang sama juga, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu iaitu alaihi disebut wasallam. sebagai tahun gajah. Kisah daripada kisah inilah juga. Ya, kisah daripada kisah ini yang terjadi. Itulah Memang kisah sejarah. kisah sejarah yang Kisah dinukilkan sejarah di yang dalam Al-Quran. dinukilkan. Surah Di Al-Fil dalam pula tu. Surah Al-Fil Al-Fil. pula tu. Di mana Alimah nak transkrip tentang kelebihan surah Al-Fil ni Kalau Al-Fil ni sekiranya kita ada kita amalkan selalu, insya-Allah. Okey, amalkan selalu, penyakit-penyakit yang tak sepatutnya pun boleh hancur dikatakan. Kalau kita ada kanser ke apa, amalkan surah Al-Fil ni, insya-Allah kanser-kanser tu pun akan pecah, seperti mana kita kata burung ababil tu menghancurkan tentera Abrahah ini. Jadi amalkanlah selalu surah Al-Fil ni. Malimah Hidayah. Ya. Tu. Maklimah USK cakap apa dia? Abdul Muttalib percaya Kaabah ada Tuhan yang menjaganya. Ini menunjukkan sebelum kedatangan Islam, masyarakat Quraisy percaya bahawa Allah itu ada. Ya, betul Maklimah USK, tepat sekali. Jadinya sebelum kedatangan Islam ni pun dah ada sedikit sinar tentang agama Allah ini. Sebab itulah pada tahun ini juga berlakunya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Maklimah Hayat. Apa lagi selepas ini Maklimah Hayat? Maklimah Hidayah, terima kasih atas perkongsian yang sangat best lah. Ini menunjukkan kita ni hidup atas dunia ni tak boleh nak angkuh kan, walaupun kita diberi kemewahan, kekayaan, kekuasaan. Sebab yang mutlaknya, kuasa yang mutlaknya ialah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Okey. Jadi seterusnya kita dah habis dah Maklimah Hidayah. Tapi belum habis. Belum habis. Belum. Belum. Belum Maklimah Hayat. Seterusnya setiap penceritaan, setiap siri perlu akan mengandungi pengajaran, ibrah. Ibrah tu pengajaran lah. Dalam bahasa Arab yang kita boleh kutip untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Nak tahu? Jom kita tengok. Jom. Okey, pengajaran untuk hari ini ialah pengajaran pertama, kita tengok ada berapa pengajaran. Dekat sini Maklimah Hidayah dah sediakan ada 3. Jangan mudah merasa iri hati. Merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang diperolehi oleh orang lain kerana mengundang hal yang tidak diingini. Betul 100% Maklimah Hidayah, sebab kita manusia kadang-kadang kita ada rasa iri kan. Jadi kita jangan iri. Syaitan selalu menghasut kita. Jadi kita jangan iri, sebab Allah akan sediakan yang lebih baik. Setiap manusia ni ada bahagian rezeki dia masing-masing kan? Ya, betul. Okey. Seterusnya pengajaran yang kedua daripada kisah kita hari ini ialah orang yang sombong dan mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dan mendapat siksa yang pedih. Bila kita ambil hak orang lain, kita menzalimi lah. Kan? Bila kita menzalimi, orang yang kena zalim tu berdoa, Allah terima doa dia, kita dapat balasan, terseksa. Kan? Ya, betul. Apa-apa sekalipun, kalau macam murid-murid kan, adik-adik kat sekolah, jangan mengambil hak orang lain. Okey, pensel orang ke, beg orang ke. Okey. Dan yang seterusnya, yang ketiga, bagi Allah tiada yang mustahil terjadi. Jika Allah mengkehendaki sesuatu terjadi, maka tiada yang dapat menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul. Macam kita cakap tadi, burung kecil dengan kacang yang terlalu peluru batu yang terlalu kecil tu boleh boleh lenyapkan gajah yang sebesar
binatang paling besar lah rasanya kan Mak Alimah? Betul. Tambah besar lah. Subhanallah, itulah dia Subhanallah. ketiga-tiga pengajaran yang kita dapat lah. Mungkin Alhamdulillah. pengajaran-pengajaran lain nanti boleh kongsi kat lagi kalau ada pengajaran lain. Okey, betul, sifat iri menyebabkan iblis dimukai Allah. Iri kepada Nabi Adam sampai ingkar perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Betul? Ini Betul. sebab iri juga kan? Betul, Ya. betul. Okey. Habis pengajaran kita? Belum habis lagi. Betul. Ada Belum lagi. Ada lagi. Apa lagi? Kebiasaannya. Seterusnya, Ah, setiap kita seterusnya. punya episod mesti ada slot ini. Apa dia slot ni? Doa dan zikir. Doa dan zikir yang perlu diamalkan. Jom kita lihat doa dan zikir apa pada minggu ini. Baiklah, doa dan zikir. Okey, setiap minggu kita akan sediakan satu doa atau zikir lah yang perlu diamalkan yang boleh diamalkan oleh para penonton semua. Okey, jom kita lihat apakah doa pada minggu ini. Bertepatan juga dengan cerita kita pada kali ini, iaitu tentang doa Ayatul Kursi. Okey, Ayatul Kursi. Jadi Mu'alimah nak silakan Mu'alimah Saidah untuk membaca Ayatul Kursi kita pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah Mu'alimah Hidayah, para penonton, adik-adik insyaAllah marilah sama-sama kita amalkan Ayatul Kursi ini dalam kehidupan seharian kita insyaAllah. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Gitulah Ayatul Kursi kita. Sebenarnya kita sedia maklum Ayatul Kursi ni memang baiklah untuk diamalkan setiap hari, setiap masa. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita amalkanlah bacaan ini selepas solat atau sebelum kita nak keluar ke rumah. Okey, daripada Ayatul Kursi ini juga kita dapat tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara siapa yang mengamalkan Ayatul Kursi ini. Betul tu Mak Hidayah. Perlu bacaan Mu'alimah saya. Betul. Mak Hidayah, kalau dulu Mak Hayat dekat asrama ni, amalkan ayat kursi sebab takut daripada serangan gangguan. Jumpa hantu. Orang kata kalau jumpa hantu bacalah ayat kursi. Ya betul lah kan. Lebih kurang macam tu. Ya betul. Okey, insya-Allah lah dengan diizinkan Allah kita tahu sebenarnya ayat kursi ini adalah ayat bukan maksudnya kursi yang kita duduk, bukan. Kursi yang dimaksudkan dalam ayatul kursi sebabnya di dalamnya ada kalimah yang dijelaskan luasnya kursi Allah
meliputi langit dan bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar, iaitu maqam Allah tu, kedudukan Allah itu, iaitu dengan ayatul kursi ini. Jadi kita amalkanlah. Jadi para penonton diseru untuk marilah kita sama-sama mengamalkan ayatul kursi ini sebanyak-banyaklah kan. Ya, Mukadimah Syuhada. Ya, kalau kita tengok masuk ayat kursi tadi ni, ya betul. Mukadimah Syuhada. Yang dibaca Oda tu, Allah tetap hidup kekal selamanya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Maksudnya Allah yang menjaga, memang bertepatanlah dengan cerita kita tu, Allah yang menjaga Kaabah tu. Ya betul. Bertepatan dengan cerita kita pada hari ini. Seperti mana kita tahu Allah tu ada. Allah tu tetap ada. Okey. Baiklah. Ayatul kursi juga bagus. Untuk menjadi perisai persihir. Betul Mukadimah USK. Betul. Mukadimah Hayat. Ya, Mukadimah Hayat nak baca tadi komen Mukadimah USK tadi. Tak apalah, Mukadimah Hidayah dah baca dah. Okey, cuma ayatul kursi tu tadi, ayatul kursi tu kita boleh jadikan amalan setiap kali pas solat lah sebagai pendinding sihir dan perbuatan ni lah. Seperti sihir kan. Setiap kali selepas solat, insya-Allah. InsyaAllah Allah akan pelihara. Janji yang pasti kena yakin lah. Kan kita baca kena perlu yakin. Janji baca dengan penuh keyakinan. InsyaAllah macam mana kita tengok Abdul Muttalib tu yakin, tawakal betul-betul. Allah akan menolongnya. Jadi bila kita mengamalkan sesuatu ayat, contohnya ayat kursi, kita kena perlu yakin lah dengan ayat tersebut. Bukan sekadar membaca tapi tak yakin tentang kekuatan ayat tersebut. Okey. Mukadimah Hidayah, kita tengok komen Mukadimah Masyitah. Dulu masa duduk rumah sewa, selalu amalkan ayat kursi. Malam-malam kena ganggu dengan sesuatu. Kan betul Mukadimah Hayat cakap? Masya-Allah. Masya-Allah, kenangan kenangan. Jadi buat adik-adik yang berada di asrama ke di mana, amalkanlah ayatul kursi, insya-Allah akan dipelihara insya-Allah. Okey, Mukadimah Hidayah. Kita ke slot seterusnya. Boleh? Ke slot renungan. Saya punya cerita, kisah burung ababil. Wahai kawan semua, beginilah kisahnya. Ada pasukan gajah, pimpinan Raja Abraha, ingin menghancurkan Kaabah yang suci. Datang burung ababil dengan berbondong-bondong, pasukan burung laut diutus oleh Allah, membawa batu-batu asalnya dari neraka. Panas, panas, panaslah rasanya. Batunya ada 3, 1 ada di paruh, 2 ada di kaki, yang kanan dan yang kiri. Burung mulai beraksi, batunya dijatuhkan. Hancur, hancur gajah dan Abraha. Selamatlah Kaabahnya dari Raja Abraha. Itulah pertolongan Allah yang Maha Gagah. Umat Islam semua pergi ke tanah suci, lihat Kaabah beribadah haji. Lihat Kaabah beribadah haji. Terungkatlah dengan cerita tersebut. Terungkatlah kisah dari cerita tersebut, renungan kita pada hari ini, insya-Allah. Betul. Merdu suara Mukadimah Hidayah, masya-Allah. Suara Mukadimah Hidayah ke? Bukan kot. Bukan tu. Ya ke? Bukan tu. Okey.
Tapi alhamdulillah banyak perkongsian, banyak info, banyak ilmu yang diperolehi petang ni maklumat semua. Masya-Allah. Betul. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita dah nak ke slot yang terakhir, iaitu slot quiz. Jom. Okey, Okey, para penonton, adik-adik sekalian, sekarang dah tiba masa yang dinantikan, iaitu slot quiz. Okey, diingatkan para penonton, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tulis jawapan dekat chat ya. Okey, pastikan nanti tekan pada link yang dikongsikan. Pada link dikongsikan dan bila dah tekan baru tulis jawapan dalam link tu, ya. Jangan terus jawab di bahagian komen, nanti jawapan bocor. Okey. Jadi hadiah istimewa disediakan untuk pemenang yang bertuah, tepat dan cepat dan mengumpulkan semua jawapan untuk ke-5 siri QMAG, Kisah Mukjizat Al-Quran. Ya, Mukadimah Hayat. Macam mana kalau yang terlepas yang siri yang selepas-lepas tu nak kumpul balik ni kuis-kuis ni, macam mana tu? Macam mana tu? Mukadimah Hidayah boleh tengok balik ke link-link tu? Boleh. Boleh jawab. InsyaAllah. Boleh. Nanti kita akan kongsikan balik. Boleh link tonton semua episod, macam tiba-tiba rasa nak menjawab semua soalan daripada episod pertama, nanti kita akan kongsikan link untuk episod pertama hinggalah episod keempat, dan insyaAllah esok episod terakhir kita. Jadinya bolehlah kita jawab soalan-soalan di dalam link yang disediakan ini. Okey, untuk hari ini tajuk soalan kuis kita yang pertama, apakah nama surah yang menceritakan keseluruhan tentang kisah kita pada hari ini? Soalan kedua, siapakah pemegang kunci Kaabah pada ketika itu? Dan yang ketiga, terangkan cara burung ababil membawa batu yang dilontarkan kepada tentera bergajah Abraha. Okay, macam mana dia membawa batu tersebut? Tadi lagu tadi Pak ada cerita. Boleh buka balik. Okey, itulah kuis Jawab. kita. Terus jawab dalam link tu. Jawab di link. Ya. Hadiah menarik menanti. Hadiah sangat menarik menanti. Daripada tim QMAG. QMAG. Okey, alhamdulillah. Dah selesailah siri kita untuk siri yang keempat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kepada yang dah terlepas boleh saksikan semula dalam episod 1, 2, 3 dan 4 dalam website Academy www.academy.youtuber atau boleh ke channel Barisan Mukalimat semua di sini dan tonton semula di bahagian description. Deskripsi. Okey, sebelum kita berakhir, kita dengar sikitlah sepatah dua kata daripada tim QMAG, ahli tim QMAG. Kita mulakan dengan Mukadimah Hidayah selaku presenter kita hari ini. Okay, daripada Mukadimah Hidayah, insyaAllah semoga mendapat manfaat daripada apa yang telah diceritakan pada hari ini dan terungkailah kisah kita pada hari ini, iaitu gajah ditewaskan burung kecil, iaitu mukjizat yang Allah turunkan dengan menghantar pasukan-pasukan kecil menewaskan tentera bergajah. Okay, itu sahaja daripada Mukadimah Hidayah. Okey, Mukadimah Saidah, sepatah dua kata. Alhamdulillah. Terima kasih Mukadimah Hayat. Alhamdulillah kita ini hanyalah insan, hanyalah makhluk yang kerdil lagi lemah. Segala-galanya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dialah pemilik segala-galanya. Itu saja daripada saya. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Okey, sama-sama. Okey, Mukadimah Syuhada. 313. Okey, baiklah. Kita ni insan biasa yang tidak punya apa-apa. Segala yang kita ada hanyalah pinjaman daripada Allah semata-mata. Jadinya jangan kita angkuh, jangan sombong dan bongkak dan berserahlah diri sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersasul pula. Kata sasul kena minum petang.
Okey. Okey, Hayat seterusnya belanja. Mukadimah. Boleh. Okey, seterusnya Mukadimah Salasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah untuk semua. Jangan lupa untuk bersama-sama pada episod yang kelima. Itu saja. Esok. Jangan lupa esok. Okey, esok. Masa yang sama. Okey. Maklimah. Mukadimah mana? Mukadimah Hayat. Okey, ni Ya ke? akan mempersembahkan. Okey, Tarik daripada pada Mukadimah esok Hayat. hari. Esok. Jangan lupa esok. Tunggu. Esok semua. Okey. Selaku moderator kan dia lupa dah. Okey, selaku moderator Mukadimah Hayat minta maaf. Mohon maaf terlebih terkurang terlajak kata selaku moderator kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa esok hari untuk siri yang kelima pada waktu yang sama 5 petang. Okey, jumpa esok ya. Siri kelima, 5 petang. Esok. Siri kelima 5 petang hari Sabtu. Okey, Sama dengan QMAC. QMAC, Qisas Minal Quran. Qisas Mu'jizat Minal Quran. Kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Hingga berjumpa lagi. InsyaAllah. Bye. Ma'assalam. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama QMAC, kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Setiap Sabtu jam 5 petang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia.